Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Selamat datang ke channel Ustazah Ratiza. Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk hari ini Ustazah akan ajar salah satu tajuk yang ada dalam bahagian akidah format KSSM yang terbaru yang bertajuk Hindari Ajaran Sesat. Jom, mari kita tengok dan apa yang kita boleh dapat daripada tajuk ini. Baiklah anak-anak, pertama sekali kita tengok kepada ta'arif ataupun maksud ajaran sesat. Jadi, ajaran sesat ini dari segi istilah syarak ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Untuk pengetahuan anak-anak, sebagai seorang Islam, kita wajib mempercayai dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah ataupun Al-Hadis. Kemudian kita pergi kepada ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Dan yang ketiga, hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kita lihat kepada ciri ajaran sesat dari aspek akidah. Ada 6 kesemuanya. Yang pertama, mengaku menjadi nabi atau rasul. Yang kedua, mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Yang keempat, memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Yang kelima, mempercayai semua agama itu benar dan menuju ke syurga. Dan yang terakhir, menolak alam gaib seperti roh, malaikat dan jin. Kemudian kita tengok kepada ciri ajaran sesat dari aspek ibadah. Ada 4 semuanya. Yang pertama, menolak kewajipan ibadah fardu. Yang kedua, beribadat hanya berzikir bagi menggantikan solat. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah Al-Mukarramah. Dan yang terakhir, menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Baiklah anak-anak, kita tengok kepada ciri ajaran sesat dari aspek akhlak. Ada 3. Yang pertama, mengejek, merendah-rendahkan dan mempersendahkan sahabat Nabi. Yang kedua, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya yang benar. Yang ketiga, memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kita pergi kepada kesan melakukan ajaran sesat dari aspek agama, ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Okey, dari aspek agama, kesannya ialah melemahkan iman dan merosakkan akidah serta menjatuhkan imej umat Islam. Dari aspek ekonomi, melahirkan individu yang fasik dan malas serta membelanjakan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Dari aspek politik, ia menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan
serta mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Dan yang terakhir dari aspek kemasyarakatan, ia membentuk individu masyarakat yang bersikap agresif dan kasar serta memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Kemudian kita pergi kepada cara menjauhi ajaran sesat. Ada 6 kesemuanya. Yang pertama dari aspek ilmu, bagaimana caranya ialah dengan cara mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua dari aspek sahabat, dengan cara menghindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Yang ketiga dari aspek amal, dengan cara memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat dari aspek kaji, dengan cara mencari maklumat daripada sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Yang kelima dari aspek doa, dengan cara berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir dari aspek taubat, bertaubat kepada Allah atas keterlanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran Islam. Jadi baiklah anak-anak, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap apa yang Ustazah ajar pada hari ini dapat memberi manfaat dan diamalkan oleh anak-anak di luar sana, ya, dan boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita dalam meneruskan kehidupan di dunia ini berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum Ustazah mengakhiri video Ustazah pada hari ini, Ustazah harap anak-anak dapat like dan subscribe video Ustazah supaya Ustazah dapat menghasilkan lebih banyak lagi video untuk tatapan anak-anak semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.